Ini bermakna tinggal 10 negara sahaja yang akan bertanding untuk saingan tersebut. Di KL Malaysia, jadual yang rapat membabitkan Sukan Commonwealth dan Sukan Asia yang dijadualkan berlangsung di Hangzhou, China pada September di samping tempoh kuarantin yang perlu dijalani oleh setiap pemain dan pegawai menjadi antara faktor keputusan tersebut dibuat. Justru, skuad hoki negara ambil keputusan untuk menumpukan sahaja kepada Sukan Asia, memandangkan ia merupakan tiket untuk layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. Ironinya, ini merupakan kali kedua Malaysia tidak sertai saingan hoki di Sukan Commonwealth setelah pada 2002 di Manchester, skuad lelaki juga tidak beraksi. Ini telah dilakukan dengan perbincangan yang begitu teliti daripada semua pihak. Keutamaan kita pada tahun ini selain daripada Asia Cup iaitu Sukan Asia. Kerana Sukan Asia ini dia akan memberikan satu tiket automatik ke Olimpik 2024 Paris. Jika kita menjadi juara, kita akan mendapat tiket automatik. Jadi itu adalah keutamaan kita. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat di mana risiko yang kita akan ambil. Lebih-lebih lagi dengan pandemik COVID-19 ini yang tidak menentu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pandemik COVID-19 ini pada bulan 8, bulan 9. So jadi risiko itu begitu tinggi dan kita juga tidak pasti tentang SOP negara-negara yang akan kita pergi. Sebagai contoh di England dan selepas itu di China dengan kuarantin dan sebagainya, risiko untuk untuk pemain-pemain juga dijangkiti COVID sebelum kita ke Sukan Asia pun begitu tinggi. Sementara itu, bekas pemain kebangsaan setuju dengan tindakan KHM membatalkan penyertaan ke Sukan Commonwealth Birmingham juara depan demi matlamat lebih penting pada Sukan Asia. Saya rasa memang rugi, tapi ini adalah satu perancangan untuk pasukan hoki untuk layak fokus dan lebih fokus kepada Sukan Asia lagi. Okey, tetapi ini adalah satu perancangan Konfederasi Hoki Malaysia untuk plan untuk antara pilihan yang terbaik adalah Sukan Asia lah. So, Sukan Asia satu sukan yang kita tengok memberi tiket kepada pasukan hoki untuk layak ke Sukan Olimpik. Jadual 2022 amat padat dan di sini kalau kita lihat dalam setahun seorang atlet hanya boleh peak mungkin sekali atau maksimum 2 kali. Jadi kalau dia punya jarak di antara kedua kejohanan ini terlalu dekat dan di situ mungkin mereka lihat bahawa adalah lebih baik untuk fokus kepada Sukan Asia dan memenangi pingat emas. Kerana kali terakhir kalau kita lihat pasukan Malaysia layak ke Sukan Olimpik adalah pada tahun 2000. So sudah 20 lebih tahun kita tidak ke Sukan Olimpik. Hoki dan Bazli Azmi tak dapat dipisahkan. So, Bazli, keputusan untuk tidak menghantar skuad lelaki dan wanita ke Sukan Commonwealth di Birmingham ni, bukankah ia tindakan yang merugikan? Sebab pasukan-pasukan di Sukan Commonwealth pun bukan calon-calon pasukan kan, Bazli? Ya, betul. Banyak pro and cons dalam keadaan sekarang. Keputusan KHM ini bukan satu keputusan yang popular. Ramai peminat mahu melihat aksi The Malaysian Hockey Tigers, tetapi bukan semua yang kita nak boleh dapat. Dalam situasi ini, nampaknya KHM pilih satu perkara yang paling penting, iaitu buru tiket ke Sukan Olimpik Paris 2024. Kalau kita lihat komen daripada Minawan sebentar tadi, kebimbangan jangkitan COVID-19. Kalau kita lihat di Birmingham pada sehari sebelum ini, iaitu pada Rabu, jangkitan COVID-19 di Birmingham ialah sekitar 31,000, lebih tinggi berbanding Malaysia ketika ini. Jadi maksudnya risiko jangkitan lebih tinggi. Kalau pemain negara, pemain utama contohnya seperti Razi ataupun Firhan Asyari, Fazal Syari terkena jangkitan, pasti akan terlepas tiket untuk beraksi di Sukan Asia. Jika pun mereka sempat pulih, mereka tidak akan berada pada tahap terbaik untuk memastikan pingat emas untuk Malaysia di Hangzhou nanti. Ya, itu juga menjadi kebimbangan kita. Tetapi saya nak ajukan soalan ini kepada Bazli, soalan lebih panas Bazli. Adakah ini ada kaitan dengan masalah dana
program podium sebelum ni, Bazli? Zul selalu melaporkan mengenai masalah pasukan bola sepak berdepan dengan masalah dana, tetapi untuk hoki buat masa ini kita belum mendapat sebarang maklumat atau bukti mengenai situasi ini. Tetapi kalau kita boleh kaitkan dengan apa yang dilalui oleh Majlis Sukan Negara pada beberapa bulan sebelum ini, ada masalah untuk menjalankan program podium yang membabitkan skuad hoki juga. Jadi keputusan untuk menarik diri ini dibuat pada bulan lalu. Saya tidak menolak ada masalah berkaitan dengan keuangan, tetapi perlu membuat keputusan pada masa itu. Tidak sehingga Kementerian Belia dan Sukan mengumumkan bahawa program podium diberi dana tambahan 240 juta. Saya fikir jika perkara itu berlaku kemudian, iaitu selepas pengumuman daripada KBS, mungkin perkara yang berbeza boleh diambil kira. Tetapi dalam soal ini, saya setuju bahawa pertama, jangkitan COVID-19 itu perlu dielakkan oleh The Malaysian Hockey Tigers. Yang kedua, dalam situasi ini nampaknya KHM juga mempertimbangkan mengenai psikologi pemain. Kerana jika mereka beraksi di Sukan Commonwealth, mereka akan pulang ke tanah air pada 18 Ogos, dapat menjalani sesi latihan semula. Kurang 3 minggu sebelum bermulanya Sukan Asia, saya mendapat maklumat The Malaysian Hockey Tigers merancang untuk mengadakan kem latihan pusat 2 minggu sebelum Sukan Asia. Jadi mereka mempunyai tempoh kurang seminggu untuk bersama dengan keluarga. Kita lihat apa yang berlaku di Sukan Olimpik Tokyo. Atlet-atlet gagal untuk mempamerkan aksi terbaik. Mungkin kerana psikologi juga. Kita lihat bagaimana Lee Hak Wei menangis, masih lagi saya ingat sehingga hari ini. Jadi itu antara yang cuba dilindungi oleh KHM demi memastikan pingat emas di Sukan Asia nanti. Tapi nampaklah memang kepentingan adalah pada Sukan Asia. Okey, Bazli, so skuad senior memang tak boleh beraksi di Sukan Commonwealth. Tapi jika kerana mahu melindungi skuad senior demi buru pingat emas Sukan Asia kan, kenapa kita tak hantar je skuad projek khas sebagai ganti? Okey, di kalangan komuniti hoki ketika ini memang itu satu option. Banyak cakap-cakap, why tak hantar skuad projek khas, kerana selepas ini pada tahun depan mereka akan menyertai Piala Dunia Remaja yang akan berlangsung di Kuala Lumpur. Satu option. Tetapi kalau kita lihat ranking sistem di bawah Persekutuan Hoki Antarabangsa FIH ketika ini, kalau Malaysia menghantar pasukan yang tidak mempunyai cukup pengalaman sekadar untuk pendedahan, kita perlu bersiap sedia untuk menghadapi kesannya. Ambil contoh, jika Malaysia tewas kepada ranking yang lebih bawah, kita biasa tewas kepada Australia, kepada England kan, tetapi kalau kita tewas kepada negara seperti Afrika Selatan, kepada Kanada, kepada Scotland, kepada Wales, malah kepada Ghana yang mempunyai ranking jauh lebih bawah daripada Malaysian Hockey Tigers, apa akan berlaku kepada ranking Malaysia daripada 11 ketika ini? Saya tidak menolak mereka akan jatuh lebih daripada 15 ranking dunia. Saya masih ingat 2014 apabila Malaysia tewas kepada Trinidad and Tobago, 2-3 bulan cerita itu masih lagi kedengaran. Jadi dalam situasi ini boleh menghantar skuad projek khas lelaki ataupun wanita, tetapi jika tewas, ranking akan jatuh dengan mendadak. Begitu juga maruah Malaysia untuk menghadapi pasukan senior menghadapi Sukan Asia juga pasti akan terjejas. Jadi Bazli, keputusan tepat daripada KHM, daripada pandangan anda? Saya mahu kedua-dua temasya itu Malaysia dapat beraksi, tetapi demi kepentingan Sukan Olimpik, mahu tak mahu lepaskan satu, mungkin kita akan mendapat nasib yang lebih baik seperti Azizul Hasri Awal. Datuk Azizul Hasri Awal lakukan di Sukan Olimpik, lepaskan pecut individu, akhirnya bawa pulang perak untuk kirim Sukan Olimpik Tokyo. Bazli, muktamad memang tak ada wakil lelaki dan juga wanita Malaysia di Birmingham. Memang muktamad. Muktamad. Okey, sedih tapi nak buat macam mana. Terima kasih Bazli.